dia buat planning. Tapi when you plan, tapi focus your effort always in the present. Nampak? Maknanya tiap-tiap minit yang kita lalui itu. Okey, tiap-tiap minit. Saya nak tanya tuan-tuan, 1 minit boleh buat apa? 1 minit boleh buat apa? 1 minit kita boleh istighfar 60 kali. Tapi cuba tuan-tuan tanya dalam hidup ni, berapa banyak minit-minit yang habis begitu saja. Nampak? Dan setiap minit itu adalah modal kita, tuan-tuan, yang kita takkan dapat balik. Dan kita kena tukar modal itu jadi amal soleh. Kena tukar modal itu jadi pahala, tuan-tuan. Susah nak cakap astagfirullahaladzim. Susah nak cakap subhanallah. Nak ngumpat orang payah, tuan-tuan. Okey, tapi itu yang paling senang kita buat. Tapi nak sebut astagfirullah itu senang, tapi itu yang paling payah kita nak buat. Nampak? Itu tuan-tuan, itu yang kita nak ambil iktibar, tuan-tuan. Jadi balik pada perkataan zikir tu, tuan-tuan. Apa makna zikir sebenarnya? Zikirnya adalah apabila kita sebut dengan mulut, kita sebut dengan hati, dan kita sebut dengan perbuatan. Laku dengan perbuatan. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang pengabdian. Maksud apa? Aku bekerja hari ini Allah. Maksud la ilaha illallah, tuan-tuan, yang paling penting hari ini adalah kamu ya Allah, dan aku nak pastikan semua aku punya resources hari, terutama apa? Nikmat sihat dan nikmat masa lapang ni aku nak tukar dengan maksud. Itu makna la ilaha illallah. Okey, tapi nak dapat, tuan-tuan, nak comply to the rule. Sebab bila kita nak bekerja itu kita kena comply to the rule, betul tak? Okey, nak comply to the rules, Allah punya rule duduk kat mana? In the Quran dan Sunnah. So, kalau orang tu cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tak ngaji Quran dan Sunnah, apa maknanya? Apa maknanya, tuan? Maknanya dia berbohong kepada Allah. Jangan main, tuan. Zikir ni bukan setakat cakap la ilaha illallah. Itu cuma perkataan saja. Okey, zikir ni bila kita cakap pada Allah, tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Aku mengabdikan diri hanya pada kamu ya Allah. Maknanya aku bekerja untuk kamu, dan aku bekerja mengikut peraturan kamu. Dan kalau kita tak ngaji Quran, macam mana kita nak bekerja mengikut peraturan? So, mana apa yang kita cakap tu, cakap tak suka begitu. Itu sebab tak kena faham betul-betul, tuan-tuan. Itu sebab kenapa kita kena ngaji Quran sungguh-sungguh. Because hanya Quran saja akan guide kita to the right concept. Kalau kita tidak kita tidak ngaji Quran sungguh-sungguh, tuan-tuan, yang akan guide kita adalah syaitan. Walaupun perkataan dia sama, tapi syaitan bagi definisi yang salah. Itu sebab Quran dipanggil apa, tuan? Quran dipanggil apa? Zalikal kitabul la raiba fi hudan. Ini kitab yang tidak ada keraguan padanya, dia adalah hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Itu bahasa teoretikal. Bahasa praktikal apa? Petunjuk, panduan, apa tu? Kompas. GPS. Kompas. Quran kompas, tuan. Kompas guna untuk apa? Untuk give direction. Untuk tunjuk kita. Kalau tak ada kompas lagi, sesat. Siapa yang paling penting guna kompas ni? Siapa? Tu pilot tu. Pilot tu. Kapten kapal. Yang kali tuan-tuan pergi umrah tu, dia masuk dalam kokpit tu, kapal terbang, ambil screw lever, cabut kompas tu. Apa jadi kat pilot tu? Okey, kompas duduk kat mana? Pilot. Kapal terbang. Tak ada kompas tu, tak sampai ke tuan-tuan ke Mekah. Nampak tu? Sebab dia nak guide tu. Jadi kita, tuan-tuan, duduk kat dunia ni perlu kompas tak? Perlu. Kompas kita duduk kat mana? Saya nak tanya, kompas kita duduk kat mana? Tu, dalam lagi tu. Itu sebab kenapa manusia sesat. Sebab kompas itu dalam mana? Sepatutnya kompas itu duduk kat mana? Kompas itu duduk kat kapten, tuan-tuan. Dekat pilot. Kita punya kapten apa? Hati kita. Dan apa? Wa inna fil jasadil mudghah. Semuanya dalam apa? Diri manusia ada sekeping daging. Idza salahat, kalau daging itu baik, baiklah segala anggota badan manusia. Maknanya dia akan jalan to the right direction. Itu sebab Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Dia kata hati itu apa? Hati itu adalah raja. Apa tu raja? Raja itu pemimpin, pilot, tuan, kapten. So maksudnya kalau kita punya pilotnya hati kita, yang nak guide kita, yang nak apa?
nak monitor kita punya perjalanan ni. So kita punya kompas mesti duduk kat mana? Kat hati kita tu. Sebab mengapa saya suruh tuan-tuan menghafal Quran? Kompas kita mesti duduk kat hati. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih sebut apa? Dia kata innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khat. Sesungguhnya seseorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hati mereka seperti rumah yang buruk, tuan-tuan. Maknanya kalau kita ni nak jadi strong, tuan-tuan, okey, orang kata jati diri tu, okey, kena letak Al-Quran tu di hati kita. Macam mana nak letak Al-Quran di hati kita? Macam mana? Hafaz. Nampak? Ini awal-awal lagi, tuan. Ramadan bila sampai? Ramadan. Bila? 5 bulan lagi. Okey? Bulan Ramadan bulan apa? Ustaz 5 bulan lagi dia cerita pasal Ramadan. Biar kita cerita dulu sekarang. Okey? Bulan Ramadan bulan apa, tuan? Bulan Al-Quran. Tuan-tuan nak dapat Lailatul Qadar besok kan, Betul? Malam Lailatul Qadar malam apa? Malam diturunkan Al-Quran. Siapa yang akan dapat malam tu? Orang yang sayang dengan Al-Quran saja, tuan. Macam mana nak sayang dengan Al-Quran? Kena selalu baca dia. Macam mana nak bagi kita selalu baca? Hafal dia. Jadi action plan. Saya tak mau tonton dengan ceramah. Dengan ceramah dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Okey, sekarang ni kita nak dia masuk telinga kanan, buat apa? Stop dia, bawa dia ke hati. Stop dia, bawa dia ke hati. Macam mana nak bawa dia ke hati? Amal dia. Tuan-tuan dah dengar cerita pasal hafal Quran bukan, Buku pun dah beli. Okey, mana lagi buku tu sekarang? Buku ni. Okey, kalau dah hilang pergi balik. Okey. Saya nak cerita apa tuan-tuan sebenarnya? Cerita Maulid Rasul ke? Apa? Isra' Mi'raj ke? Apa lagi? Apa lagi besok? Ramadan ke? Akhir tu tuan-tuan dia akan balik kepada apa? Al-Quran. Kalau tuan-tuan sambut Maulid Rasul, Isra' Mi'raj ke? Kesan daripada sambutan tu tak bawa tuan-tuan dekat pada Al-Quran, maknanya apa? Maknanya tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Okey, sebab tujuan keseluruhan aktiviti kehidupan Allah nak bawa kita rapat pada apa? Pada Allah. Dan orang yang rapat pada Allah orang yang bertakwa saja. Orang yang dicintai oleh Allah. Jadi apa juga yang Allah cerita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca cerita daripada awal Quran sampai akhir Quran, apa juga Allah cerita, baik peperangan Badar ke apa juga, tuan-tuan, dia nak suruh kita ambil iktibar supaya apa? Dekat dengan Al-Quran. Kalau dia tak bawa kita dekat dengan Al-Quran, tuan, maknanya cerita ataupun apa juga kita punya upacara yang kita lakukan tidak bawa manfaat. Nampak? Jadi balik pada action plan. So nak buat apa? Okey, mulai daripada hari ni tuan-tuan ambil satu ayat. Satu ayat saja, baca ikut kaedah yang saya dah beritahu dulu. Okey, 60 ke 200 kali, hafal dia. Okey, ambil pilih tuan. Apa sawat tawalla 3 saat saja. Satu hari berapa ratus kali boleh baca. Dengan minit-minit yang kita lalui setiap hari, yang terbuang begitu saja. Okey, tanam keazaman hari ini, besok ambil satu ayat sampai Ramadan nak datang. Kalau average tuan-tuan dapat 20 ayat. Okey, 20 ayat satu bulan, maknanya 5 bulan tuan-tuan dapat 100 ayat. Sekurang-kurang tuan-tuan ada modal nak minta pada Allah. Ya Allah, kurniakanlah saya keberkatan Ramadan pada tahun ini. Saya masuk Ramadan ini dengan 100 ayat yang saya dapat. Itu nak minta pada Allah, itu kena modal, kan? Sebab Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan ambillah jalan untuk kamu mendekatkan diri kamu pada Allah. Jadi kita boleh berwasilah, minta doa pada Allah dengan modal. Saya dah ada 100 ayat, ya Allah, nak masuk Ramadan, bagi saya keberkatan Ramadan itu, terutama malam Lailatul Qadar yang kamu janji. Ada modal Allah. Jadi Tuhan kata kamu nak Lailatul Qadar, tapi kamu tak boleh dekat dengan Quran, mana kau lagi? Jadi ambil iktibar pada. Jadi itu balik, tuan-tuan. Jadi yang paling penting saya cakap ini, tuan-tuan, adalah words tadi, perkataan.
Jadi perkataan yang terbaik adalah perkataan Al-Quran. Nak bagi perkataan ini selalu datang ke kita tuan-tuan, kita kena seperti orang Melayu cakap, ala bisa tegal biasa. Okey, nak bagi perkataan ini dia jadi apa? Orang kata apa? Darah daging kita. Okey, kita kena selalu baca. Tiap-tiap hari tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan dah biasa baca tuan-tuan, perkataan astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, inna lillahi, itu otomatik terkeluar dari punya apa? Mulut kita. Tapi kadang-kadang perkataan apa yang selalu keluar? Minta maaf tuan, masa saya muda-muda tuan, kalau bekerja ni, apa perkataan keluar? Shit je tuan. Itu je keluar. Kadang-kadang atas kopi tumpah tangan dia pun shit juga. Sebab dah terbiasa. We have to change semua perkataan. Baik perkataan tu duduk dalam ni maupun perkataan tu duduk di bawah. Tapi nak latih tuan-tuan, tuan-tuan kena selalu sebut perkataan Al-Quran. Baru kita punya lidah kita, hati kita dan perbuatan kita akan ikut perkataan. Sebab Allah kata ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ingat aku banyak-banyak. Sebab nak hidup baik ini cukup mudah tuan-tuan. Allah suruh kita buat amal soleh. Maknanya Allah suruh kita jaga perkataan kita tiap-tiap hari. Sebab perkataan itu yang akan motivate kita tu. Perkataan itu yang akan motivate kita tiap-tiap hari. Yang motivate kita sebenarnya tuan-tuan bukan ceramah. Ceramah ni cuma